Alright guys, kita sambung sintaks asas PHP dengan kita pergi kepada kawalan pilihan, iaitu satu daripada kawalan pilihan dalam PHP adalah if-else. Kita boleh juga gunakan switch case, tapi yang biasa yang saya gunakan, saya suka gunakan adalah if-else. Kadang-kadang korang nak guna switch case pun boleh juga. Kalau nak gunakan if-else pun boleh juga. Cuma dalam perbincangan kali ini, macam mana kita nak gunakan if-else sekiranya dalam programming kita ni ada kita namakan sebagai branch. Branch tu maksudnya kalau katakan, contohnya bila user diminta untuk masukkan input, ni contoh biasa lah. Apabila pengguna masukkan kata laluan dan juga username, contoh dia kan dalam satu borang. So katakan bila kita submit kepada server, jadi adalah satu kerugian proses sekiranya username dan password yang dihantar tu adalah null ataupun tidak dimasukkan apa-apa konten. Jadi dalam proses ini seeloknya pada bahagian server kita akan semak dulu sama ada konten ataupun tidak pada borang username dan password tersebut. Sekiranya tiada data, sekiranya user tidak masukkan data dalam borang tersebut, secara automatik dia sepatutnya proses itu ditendang ataupun diabaikan. Sebab kalau kita nak buat perbandingan antara username dan password yang user masukkan dengan database yang ada maklumat username dan password, secara common sense je, user tersebut tak boleh masuk lah, sebab dia tak sediakan pun, dia tak masukkan pun username dan password. Jadi bila server dapat check perkara macam ini, kita boleh optimize penggunaan pengkalan data supaya kita dapat menjimatkan proses daripada kita buat perbandingan data yang tak tentu hala ni. Baik kita tendang dulu awal-awal data tersebut dan minta user masukkan username dan password dan penuhkan borang tersebut. Okay, so itu adalah contoh aplikasi dalam web system bagaimana kita nak gunakan kawalan pilihan ataupun biasanya kita gunakan if-else. Dalam penggunaan selection dalam PHP, if ataupun pilihan ini adalah satu reserved word yang mana dia punya syntax, ini adalah sintaks dia, yang mana bila kita membuat checking, kita akan gunakan if. Dan juga di bahagian ini adalah dia punya apa yang dinamakan sebagai pernyataan perbandingan. Okey, pernyataan perbandingan. Jadi di sini kalau katakan kita lihat grade adalah A, okey, jika kalau grade adalah A, dia akan keluarkan perkataan excellent. Kalau grade adalah F, dia akan keluarkan perkataan try again. Ni mungkin bermaksud dia gagal ke macam mana. So bergantung ataupun tertakluk kepada data di sebelah kanan ataupun tertakluk kepada data yang dibuat perbandingan di dalam dalam apa yang dinamakan sebagai saringan ataupun perbandingan. Okey. So macam mana nak buat perbandingan dalam Jadi macam mana kita nak buat perbandingan dalam if-else? Okey, dalam if-else. Beberapa operator kita boleh pakai, ini adalah operator perbandingan. Kalau kita lihat ini bermaksud equal ataupun sama dengan. Ini adalah seterusnya adalah not equal ataupun tak sama dengan. Jadi setiap satu perbandingan ini dia akan menghasilkan apa yang dinamakan sebagai boolean, nilai boolean. Kalau sekiranya num1 ni bernilai num variable dalam num nilai dia sama dengan 100, jadi dia akan menghasilkan nilai boolean true. Bila true maksudnya kita akan lakukan proses itu. Maksudnya sekiranya kalau kita lihat secara logik dia kan, kalau katakan kita lalu kat traffic light, bila kita nampak merah, okey, adakah lampu trafik warna merah? Jadi apa yang kita akan buat? Biasanya kita akan berhenti. Kalau kita lihat sampai kat traffic light tersebut warna hijau, apa action atau tindakan yang kita akan
lakukan. Biasanya kita dah set bahawa apabila hijau, kita akan meneruskan perjalanan. So on so forth lah. Jadi dalam ini, dalam operator perbandingan ini ada beberapa pilihan lain, iaitu less than, lebih kecil daripada, kita ada lebih besar daripada, kita ada lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi yang ni kita boleh inilah reflex kemudian, yang mana apabila korang nak gunakan operator perbandingan, kaji dulu mana yang lebih sesuai, sama ada sama dengan ataupun tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Saya tak akan bincangkan ni secara lebih panjang lagi, sebab apa yang saya nak tunjukkan adalah macam mana kita nak gunakan if, else untuk kita buat satu. Baik, kita kembali kepada VS Code, yang mana VS Code adalah code editor kita. Pertamanya kita kena tambahkan satu file baru, file PHP. Kita ada projek PHP di sini. Ini adalah folder kita. Dan ingatan bahawa projek PHP ini, sekiranya anda menggunakan XAMPP, pastikan letakkan projek folder di dalam XAMPP /exampp/htdocs. Dalam htdocs tu ada satu folder projek PHP yang akan simpan semua file-file kita. Dan sekiranya anda menggunakan Laragon, pastikan simpan projek PHP ini, projek folder ini di dalam /laragon/www. So simpan dalam folder www untuk kita punya projek ini. Okay. So seterusnya, macam mana kita nak create satu file baru untuk kita dapatkan username dan password pengguna. So klik di sini. Okay, klik di sini dan letakkan nama di sini. Kita akan buat semak nama password.php. Ini adalah file yang baru. Sebelum ni kalau kita nak buat HTML boleh. Kita boleh buat struktur HTML yang tipikal menggunakan emmet abbreviation, type saja HTML. Ambil yang ni. Okay, dapat. Emmet abbreviation, ambil yang ni. So kalau korang nak turunkan ini pun boleh, untuk memudahkan kita manage dia punya struktur kod. Dan ni kita akan boleh masukkan title dokumen, semak nama dan kata laluan. Tadi kita bincang kalau katakan laluan. Tadi kita bincang kalau kita nak hantar username dan password kepada server, kita kena pastikan bahawa username masukkan kedua-dua data itu, iaitu nama pengguna dan juga kata laluan. Sebab kalau kita submit borang ini tanpa ada data yang dimasukkan user, jadinya proses itu adalah sia-sia. Sebab kita tahu kalau user tak masukkan username, tak masukkan password, lepas tu kita submit kepada database, obviously kita tak akan boleh buat perbandingan. Okay. So untuk borang ni, nantinya saya ambil borang yang dah siap sebab saya nak cepat. Tapi nanti saya akan letak satu link GitHub, pastebin.com. Saya akan letak satu link pastebin.com untuk kita rujuk. So korang boleh buat copy paste daripada pastebin.com. So sekarang ni kita ada satu borang. Okay, kita ada satu borang. Yang ni kita buat action kosong, null. Kita ada nama pengguna dan satu kotak lagi untuk kata laluan dan satu button untuk submit. So kita save dulu dan kita lihat kita lihat dia punya output. Kita lihat okey. Pastikan kita pergi kepada /localhost /project PHP. Sebab project PHP ni adalah project folder kita. Project folder kita. Okay, dan kita lihat kat sini, tadi kita ada semak nama dan password. So ini adalah file kita yang kita dah buat tadi, semak nama dan password. Apa yang ada kat sini kita masukkan nama, umur. Nanti kita akan buat balik. Contohnya kita ada username Carol dan kita masukkan data dia. Bla bla bla. So setakat ni kalau kita submit dia tak akan jadi apa-apalah, tak apa. Ini adalah satu facility untuk semak nama dan nama pengguna dan juga kata laluan.
Jadi kita akan gunakan if else, kita adjust sikit di sini nama, masukkan password, kata laluan. So, kita dah buat perubahan, lepas tu kita pergi balik kepada ni, kita boleh refresh dan lihat, okay, kita ada nama dan kata laluan. Jadi sistem ni ataupun program ni secara ringkasnya akan pastikan nama diisi dan juga kata laluan diisi. Contohnya katakan, bila kata laluan user itu kosong, bila kita semak, dia akan bagi tahu bahawa kata laluan anda adalah kosong. Kalau katakan nama pengguna ini kosong ataupun blank, bila kita klik semak, dia akan bagi tahu sila masukkan nama pengguna anda. Macam itulah. Dan sebab kita just nak buat semakan kepada nama pengguna dan juga kata laluan ni, untuk pastikan dua-dua data ini diisi oleh pengguna. Okey, itu je yang kita nak buat. Kita tak boleh buat lagi untuk perbandingan dengan database sebab kita tak ada database. Jadi saya tunjuk satu contoh mudah. Saya tak buat satu file yang kedua. Saya buat seterusnya output kita di sini. Yang mana di sini kita akan terus letak kod PHP. Okey, dalam file yang sama. Jadi data ni akan dihantar balik kepada file ini, dan file ini akan juga membuat paparan output. Okey, dia akan membuat paparan output. Oleh kerana kita hantar dalam file yang sama, kita kena buat checking bahawa okey, ini adalah checking untuk first time load lah. Semakkan loading page kali pertama. So di sini nanti kita akan gunakan isset. Korang boleh rujuk apa itu isset dengan pergi kepada php.net/isset. Saya tak nak cerita panjang. Boleh rujuk isset ni apa, pergi kepada php.net/isset. So boleh rujuk di sini, php.net/isset. So macam mana nak semak bahawa data yang kita cuba nak check tu adalah first time loading. Kita gunakan isset. Kita ada nama pengguna dan kata laluan. So kita akan semak kepada nama pengguna, dan juga kita akan buat semakan dengan isset kepada isset lagi sekali kepada nama pengguna kata laluan. Okey, get kata laluan. So ini adalah semakan untuk first time load. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buat macam ini, awal-awal dia akan keluar satu, apa istilah dia tu, satu error message, undefined bla bla bla. So untuk semak nama pengguna ada tak? Okay, kalau nama pengguna ni not null, okay, sekiranya nama pengguna ni not ataupun nama pengguna adalah null, if nama pengguna, macam nak semak nama pengguna adalah null, kita boleh buat satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah satu pemboleh ubah, nama dia nama pengguna. Macam mana kita nak capture? Kita capture daripada get nama pengguna. Okey. Dan satu lagi adalah kata laluan. Ya, kata laluan. Okey. Ya, ini sebenarnya kita rujuk pada kata laluan di sini. Get ni merujuk kepada kata laluan di
dalam kotak ni. Ini kotak ni. Name kata laluan ni. Rujuk yang ni. Jadi ni kita kena tukar kepada kata laluan. Kata laluan. So satu kita akan capture nama pengguna, satu lagi kita akan capture data kata laluan. So macam mana kita nak semak bahawa nama pengguna ni ada ataupun tidak? Kita gunakan nama pengguna sama dengan null. Sekiranya nama pengguna nama null, okey, sekiranya nama pengguna adalah null ataupun kosong, null. Saya tak sebut kosong sebab kadang-kadang kosong orang kata sifar. Oh, itu sifar ya. Nama pengguna adalah null dan kita akan keluarkan satu mesej mengatakan bahawa okey, sila masukkan nama pengguna. Okey, dan kita boleh check juga untuk kata laluan. If kata laluan null, sila nak masukkan kata laluan. Set. Okey, so kita ada is set, kita semak if nama null. Okey, if kata laluan not null, sila masukkan nama pengguna, nama kata laluan. Sekiranya dua-dua dah diisi, macam mana kita nak semak kedua kotak data diisi? Macam mana kita nak semak? Kita boleh gunakan ini dengan membuat perbandingan dua kali. Dua kali tu maksudnya kita gunakan n lah. Okey, not tidak null. Sekiranya kata laluan tidak null, kita semak dululah nama pengguna. Sekiranya nama pengguna tidak null, dan so kita gunakan dua kali. Sekiranya nama pengguna tidak null dan kata laluan tidak null, jadinya kita akan buat satu mesej mengatakan bahawa echo terima kasih, data anda lengkap. Data anda lengkap. Contohnya lah BR. Okey, saya lupa letak BR. Pentingnya kita letak BR ni dalam HTML supaya dia boleh turun ke bawah lah input dia tu. Sorry, bukan input. Output dia boleh turun ke bawah. Terima kasih, data anda lengkap. Dan mungkin kat sini kita boleh cuba paparkan. Selamat datang. Selamat datang pengguna username. Okey, terima kasih, data anda lengkap. Selamat datang pengguna. Ni katakan dia dah hantar lah, tapi kita tak boleh verify lagi sama ada data tu betul ataupun tidak. Tak masalah. Okay, tidak masalah sebab kita boleh test saja. Tujuan utama kita buat application ini, page ini, programming ini adalah cuma untuk kita pastikan kedua data ni dimasukkan. Contohnya kalau macam kita sila masukkan nama pengguna, sila masukkan kata laluan. Maksudnya kedua-dua data kita tu tidak ada. Contohnya macam ni kan? Tidak ada. Okey, so kita test. Kalau katakan username dua-dua tidak dimasukkan, password tidak dimasukkan, bila kita semak, dua item ni tidak kelihatan lah. Sebab tu dia sistem memberitahu sila masukkan nama pengguna, sila masukkan kata laluan. Kalau kita masukkan nama pengguna, contoh Mamat, tapi user terlupa nak masukkan kata laluan, klik semak, sila masukkan kata laluan. Dia suruh masukkan kata laluan. Tapi kalau kita masukkan dua-dua, okey, klik sini. Okey, terima kasih, data anda lengkap, bla bla bla. Kenapa kat sini? Line 43. Ini adalah error biasa lah. Okey, don't worry. Ini adalah error biasa yang berlaku sebab ralat ataupun syntax error. So, kita lihat 43. Apa masalah dengan line 43, baris 43, username. Oh, silap.
dalam ni kita define kata laluan. Tapi kat sini kita guna username. Jadi tak betul lah ni username. So kita kena guna kata laluan. Okey, masukkan. Semak. Okey, selamat datang nama pengguna 1 2 3. Nama pengguna. Oh, silap. Nama ini password. Ini password. Dia sepatutnya bukan kata laluan, ni nama pengguna. Itu biasalah nama pengguna. Just balik Ali 1 2 3. Okey, selamat datang pengguna Ali. So dia dapat tahu bahawa dua-dua username dan password ni sudah diisi. Sebab tu dikata terima kasih data anda lengkap. Selamat datang pengguna Ali. Itu sebabnya dia keluarkan mesej macam ni. Jadi ada beberapa option kat sini, iaitu kalau pemboleh ubah nama pengguna null, tiada, dia suruh masukkan. Kalau pemboleh ubah kata laluan tidak ada apa-apa, blank, sistem suruh masukkan kata laluan. Tetapi kalau kedua-duanya ataupun nama pengguna dan kata laluan sudah diisi, sistem akan bagi tahu terima kasih, selamat datang. So itu yang kita buat dalam tutorial kali ini. Dan kalau nak dapatkan kod ini, saya cadangkan korang pergi ke Pastebin lah. Kita buat satu Pastebin baru. Kod tadi saya letak di sini. Dan kemudian saya akan save sebagai... Okey, dia createkan satu Pastebin untuk kita. Kod ini saya letakkan dalam pastebin.com/bla bla bla. Yang ni saya letak dalam... nampak? Itu adalah di mana saya letakkan kod yang kita buat untuk tutorial kali ini. Nanti rujuk kod ini, link dia ada saya letak dalam komen. Okay, letak dalam komen. Saya letak dalam komen. So, apa-apa soalan, kalau ada masalah, ada isu, korang terus letak dalam komen pada bahagian bawah video ini. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.